Empat orang adun yang sebelum ini menyokong kerajaan ataupun kerajaan negeri Melaka, iaitu empat individu tersebut iaitu Datuk Seri Idris Harun, Datuk Nur Azman Hassan BN Pantai Kundo, Datuk Nur Hizam Hassan Bakti Bebas Pengkalan Batu dan keempat Datuk Nur Effendi Ahmad Bersatu Teluk Emas. Ini merupakan empat individu dalam sidang media bersama tadi menyatakan pendirian mereka bahawa mereka hilang kepercayaan terhadap Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman Mat Ali. Secara teknikalnya, kerajaan ataupun pimpinan Sulaiman Mat Ali, Datuk Seri Sulaiman Mat Ali telah pun hilang majoriti. Itu secara teknikalnya. Dan antara perkara yang disebutkan oleh Datuk Seri Idris Harun tadi, beliau menyatakan bahawa beliau bersedia untuk menerima apa-apa panggilan ataupun daripada jawatankuasa disiplin ataupun pimpinan parti UMNO Barisan Nasional di peringkat pusat berkenaan dengan keputusan yang dibuat oleh beliau. Dan secara jelasnya pada ketika ini, dua adun daripada Barisan Nasional, satu adun bebas dan satu adun dari Bersatu. Empat orang kesemuanya telah pun menyatakan pendirian ataupun hilang kepercayaan mereka terhadap kepimpinan Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman Mat Ali. Dan pastinya antara perkara lain yang baru saja kita terima, secara teknikalnya kerajaan negeri Melaka telah pun ataupun pimpinan Datuk Seri Sulaiman Mat Ali telah pun hilang majoriti. Apa seterusnya? Bagaimana pergolakan politik di peringkat negeri Melaka ini akan merubah hala tuju ataupun pentadbiran selepas ini di negeri Melaka? Bagaimana kerjasama di peringkat persekutuan kita lihat telah pun ditandatangani MOU di antara kerajaan dan juga Pakatan Harapan. Apakah permainan politik percaturan selepas ini? Mungkin berada di talian pada ketika ini menerusi Skype ketika ini adalah Dr. Muhammad Taufik Yaakob. Dr. Taufik, terima kasih kerana sudi bersama dengan Esra Awani. Ini berita yang baru kami terima berkenaan dengan hilangnya majoriti kepercayaan, empat adun hilang kepercayaan terhadap Datuk Seri Sulaiman Mat Ali. Secara total ada 28 kerusi DUN. Pakatan Harapan mempunyai 11 kerusi pada ketika ini. Empat individu telah pun hilang kepercayaan. Ini bermakna sekiranya wujud kerjasama di antara 11 adun Pakatan Harapan bersama dengan empat individu ini, ianya sekaligus menjadikan simple majority 15 adun. Pandangan Dr. Taufik, permainan politik di Melaka pada ketika ini, percaturannya. Saya melihat keadaan semasa ini sangat mengejutkan kerana Kerajaan Persekutuan bersama-sama dengan Blok Pembangkang di peringkat Persekutuan baru sahaja menyelesaikan satu perjanjian bersama ataupun kita kenali sebagai CSA. Ini sebenarnya adalah langkah yang baik untuk perdamaian politik di peringkat persekutuan. Tetapi kita lihat sebenarnya apa yang berlaku di Melaka sebentar tadi telah menghancurkan segala-gala perdamaian politik, keharmonian politik yang telah diketengahkan oleh parti-parti politik di peringkat persekutuan. Ini adalah mesej yang cukup jelas bahawa wujudnya kelemahan yang sukar kepada perdamaian politik kepada kedua-dua blok, khususnya di peringkat negeri dan peringkat persekutuan. Dan apa yang boleh lakukan selepas ini iaitu bagaimana pembentukan kerajaan Melaka itu perlu mengambil kira adun-adun yang telah meninggalkan kerajaan negeri pimpinan Datuk Seri Sulaiman Mat Ali, dan seterusnya bagaimana untuk membentuk sebuah kerajaan baru di Melaka yang begitu kuat. Adakah sebenarnya ini adalah petanda bahawa keretakan politik yang menuju ke arah PIU15 khususnya yang tidak boleh dilambat-lambatkan lagi kerana politik negara berada pada keadaan yang tidak stabil. Perlu lakukan satu perkara yang cukup jelas hari ini, iaitu bagaimana untuk kita membubarkan Parlimen dan Dewan-Dewan Undangan Negeri bagi memberi peluang kepada rakyat untuk memastikan bahawa kestabilan dan kedudukan kerajaan yang ditubuhkan selepas ini betul-betul memberi kekuatan kepada kemajuan negara, ekonomi dan pemulihan negara yang kita perlukan, dan rakyat mendambakan segera perubahan yang boleh menstabilkan politik negara. Dr. Taufik, pada ketika ini, jika kita ambil kira campur empat individu tadi, kerajaan yang dibentuk di bawah pimpinan Datuk Seri Sulaiman Mat Ali ini mempunyai 17 adun. 11 adalah Pakatan Harapan. 4 telah pun menyatakan pendirian untuk hilang kepercayaan mereka terhadap kepimpinan Datuk Seri Sulaiman Mat Ali ini. Bagaimana kita memahami percaturan politik ini? Adakah ini perlu dikaitkan dengan Pakatan Harapan ataupun ini merupakan permasalahan dalaman dalam isu
kepimpinan sebagai ketua menteri, pelantikan jawatan atau sebagainya. Bagaimana Doktor melihat percaturan di negeri Melaka ini? Saya lihat di peringkat awal lagi terdapat perseteruan politik dalam UMNO di negeri Melaka. Ya, apabila bekas adun-adun yang berada dalam bersatu sebenarnya daripada UMNO. Kemudian kita lihat Datuk Seri Idris Harun dilantik sebagai Esko. Itu sebenarnya bagi saya tidak molek lah, bekas seorang ketua menteri kemudian dilantik sebagai Esko, hanya di peringkat Esko saja di peringkat negeri Melaka, dan kemudian dilantik seorang ketua menteri yang baru yang bukan merupakan bekas ketua menteri Melaka. Bagi saya lihat inilah satu downgrade pada Datuk Seri Idris Harun, dan sudah pasti ada perasaan dan kekecewaan dalam diri Datuk Seri Idris Harun kenapa hanya dilantik sebagai Esko bukan sebagai ketua menteri, dan kekecewaan dan perpecahan dalaman dalam UMNO kepada beberapa puak inilah sebenarnya telah meletus hari ini menyebabkan kerajaan Melaka itu tumbang di negeri Melaka. Dan saya lihat kekusutan ini perlu diselesaikan dengan kadar segera, kerana jentera kerajaan perlu bergerak. Tidak boleh lagi hanya duduk statik akibat daripada perkelingkahan politik yang berlaku di negeri Melaka. Dan sudah pasti perpecahan pada beberapa blok di Melaka, khususnya dalam UMNO hari ini, melihatkan bahawa perpecahan dalam UMNO itu sendiri berlaku sehingga tidak terkawal. Maka ini menunjukkan kelemahan pentadbiran bukan sahaja UMNO di Melaka tetapi juga UMNO di peringkat persekutuan, peringkat pusat, yang perlu disegarkan kembali menerusi pemilihan UMNO dengan kadar segera, kerana tidak lakukan apa-apa selepas ini UMNO akan menuju kepada perpecahan yang lebih luar biasa sehingga meruntuhkan negeri-negeri yang lain yang sekarang ditadbir oleh UMNO bersama-sama dengan parti-parti gabungan yang lain. Ya. Antara kenyataan Datuk Seri Idris Harun tadi adalah tidak boleh ada dua singa atas satu gunung. Bagaimana kita nak faham kenyataan Datuk Seri Idris Harun ini? Saya sudah pasti, saya katakan sebentar tadi, Datuk Seri Idris Harun itu bekas ketua menteri, ya, bekas pengurusi perhubungan UMNO negeri Melaka. Kemudian kita lihat ada juga blok di pihak speaker negeri Melaka itu sendiri, Datuk Rauf. Kemudian Datuk Seri Sulaiman Mat Ali juga apabila memegang jawatan sebagai ketua menteri, sudah pasti ada empayar politik dibina di negeri Melaka. Maka kita lihat bukan sahaja dua, lebih daripada seekor singa yang berada di negeri Melaka. Inilah sebenarnya yang perlu diselesaikan dengan kadar segera. Kita tidak mahu perpecahan dalaman UMNO Melaka merebak ke negeri-negeri lain dan akhirnya menyebabkan sebuah kerajaan yang dikatakan stabil akhirnya terpaksa tumbang kerana akibat penarikan diri daripada adu-adu UMNO itu sendiri daripada kerajaan Melaka. Dan saya melihat apa yang berlaku di Melaka hari ini adalah satu pengajaran yang besar kepada UMNO untuk menyegerakan pemilihan parti, dan keduanya kita perlu lihat apakah formula-formula yang boleh disegerakan, sama ada pemilihan UMNO atau pemilihan raya negeri atau pemilihan raya persekutuan yang perlu dilaksanakan dengan kadar segera. Kita sudah hampir mencecah 90% vaksinisasi di seluruh negara. Inilah sebenarnya masanya untuk kita kembalikan mandat kepada rakyat. Jangan biarkan rakyat bingung dengan perubahan dan ketidakstabilan politik yang menyusahkan kehidupan rakyat sehingga tidak menentu pada bila-bila masa. Dr. Taufik, Doktor menyebut berkenaan dengan pengajaran kepada UMNO. Bagaimana UMNO di peringkat pusat dalam situasi ketika ini, peranan mereka? Kerana Datuk Seri Idris menyatakan tadi bahawa beliau sedia menerima apa-apa tindakan ataupun dipanggil oleh jawatankuasa tata tertib dan sebagainya untuk disebabkan oleh tindakan atau keputusan beliau ini. Ya. Walaupun UMNO mengambil tindakan misalnya bergantung keahlian ataupun tindakan pecat keahlian kepada Datuk Seri Idris Harun pada beberapa hari akan datang ataupun sekiranya selepas mesyuarat tata tertib lepas ini, itu tidak akan memberi kesan kepada penubuhan semula kerajaan UMNO. Kerana kita lihat apabila Datuk Seri Idris Harun menarik diri bersama dengan rakan-rakannya, ini telah menandakan, telah menunjukkan bahawa kerajaan negeri Melaka sudah tidak ada dipimpin oleh UMNO. Maka inilah sebenarnya yang tidak boleh lakukan apa-apa kerana Datuk Seri Idris Harun telah bersedia untuk berhadapan dengan pelbagai apa sahaja tindakan yang ingin dilakukan oleh UMNO peringkat pusat selepas ini. Dan saya lihat UMNO pusat perlu menilai semula apa yang boleh dilakukan, ya, bukan sahaja di negeri Melaka tetapi di negeri-negeri lain untuk mengelakkan sebarang tindakan yang
boleh menjadi susulan kepada apa yang berlaku di negeri Melaka. Dan saya pasti sebenarnya apabila hilang sebuah negeri, iaitu kerajaan pimpinan UMNO di Melaka, pembina UMNO peringkat persekutuan perlu bermuhasabah diri, melihat apakah yang boleh dilakukan dengan kadar segera, dan Presiden UMNO sendiri perlu melihat apakah yang boleh dilakukan beliau dengan kadar segera, kerana sudah hilang satu negeri menyebabkan maruah UMNO di peringkat pusat itu tercalar, terutamanya maruah sebagai Presiden UMNO, kerana UMNO bukan sahaja berpecah di peringkat negeri, UMNO juga berpecah peringkat persekutuan. Ini kita perlu lihat kembali, UMNO perlu menilai kepimpinan UMNO itu dengan kadar segera. Jangan biarkan perpecahan ini berlarutan dan menyebabkan lebih banyak kerajaan negeri akan tumbang selepas ini. Ya, Dr. Taufik, kita masih lagi menanti apa kenyataan balas daripada Pakatan Harapan mungkin. Apa kenyataan balas daripada UMNO di peringkat pusat. Ini semua kita masih lagi menunggu. Baru 4 adun ini sahaja. Jika anda baru sahaja bersama dengan Isra Awani, berita yang baru kami terima, 4 adun iaitu Datuk Seri Idris Harun, BN Sungai Udang, Datuk Nur Azman Hassan, BN Pantai Kundur, Datuk Nur Hizam Hassan Bakti, Bebas Pengkalan Batu, dan Datuk Nur Effendi Ahmad, Bersatu Teluk Mas. 4 adun yang menyatakan hilang kepercayaan terhadap kepimpinan Ketua Menteri pada ketika ini, iaitu Datuk Seri Sulaiman Mat Ali. Berbalik kepada diskusi saya bersama dengan Dr. Taufik. Dr. Pakatan Harapan belum menyatakan pendirian mereka. Tetapi adakah Doktor melihat bakal wujud kerajaan baharu, maksudnya selepas ini kerajaan baharu di Melaka merupakan bentuk gabungan di antara 4 adun ini bersama dengan Pakatan Harapan, ataupun ianya sebenarnya adalah rotation ataupun apa yang berlaku kalau kita lihat di negeri Perak sebagai contoh. Ianya sebenarnya peralihan ketua menteri ataupun menteri besar itu sahaja. Pandangan doktor. Okey. Apabila sudah hilang majoriti kursi di Melaka, sudah pasti Ketua Menteri tidak dapat menjalankan fungsinya, khususnya untuk menasihat Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri Melaka untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah solusi ataupun perancangan yang boleh diketengahkan untuk menyelesaikan masalah yang berlaku di Melaka. Sudah pasti apabila muncul perbincangan antara adu-adu yang telah keluar daripada Kerajaan Negeri Melaka, perbincangan itu perlu disegerakan sama ada bersama dengan Pakatan Harapan ataupun beberapa adun daripada kerajaan yang mentadbir Negeri Melaka. Kerana kita lihat sebenarnya solusi-solusi ini perlu disegerakan dan kita perlu menilai bahawa keadaan di Negeri Melaka ini menyebabkan berlaku keretakan yang besar bukan sahaja kepada UMNO di peringkat negeri tetapi juga di peringkat pusat. Dan boleh saya katakan bahawa perdamaian politik ini perlu disegerakan kerana jika tidak dapat diselesaikan masalah di negeri Melaka hari ini, saya lihat ini adalah satu bibit-bibit kepada kiamat politik yang boleh mencetuskan perubahan politik bukan sahaja negeri ini tetapi juga kepada negeri-negeri lain yang ditadbir oleh UMNO itu sendiri. Dan saya juga lihat sebenarnya pelantikan Ketua Menteri perlu disegerakan dan perbincangan itu perlu diketengahkan dengan kadar segera kepada siapa yang boleh diberikan sokongan majoriti itu. Sudah pasti kita ada beberapa calon di negeri Melaka yang boleh dikompromi untuk menjadi seorang Ketua Menteri yang baru untuk memastikan bahawa perjalanan jentera kerajaan negeri Melaka itu berjalan dengan baik, fungsi kerajaan Melaka dapat diketengahkan semula kerana kita tidak mahu program pemulihan negara atau apa sahaja berkaitan dengan kaedah untuk menangani COVID-19 ini diganggu-gugat oleh ketidakstabilan politik. Dan sudah pasti kita lihat rakyat juga akan terganggu emosi mereka kerana dalam beberapa bulan sahaja bertukar lagi kerajaan. Dan kita lihat di Melaka ini negeri yang sangat ikonik dengan sejarahnya. Adakah dengan keruntuhan kerajaan Melaka dahulu, Kesultanan Melayu Melaka akan memberi juga satu petanda mesej yang jelas kepada rakyat bahawa berulangnya sekali lagi perubahan kerajaan daripada sebuah kerajaan kepada kerajaan yang lain. Sudah pasti rakyat sebenarnya jemu dengan perubahan politik ini kerana mereka tidak mahu lagi ketidaktentuan politik ini mempengaruhi hidup mereka, mengganggu kehidupan mereka dan menyebabkan rakyat akhirnya bosan dengan mana-mana parti politik yang menganjurkan perubahan politik yang mereka sendiri tidak
bersedia dengan apa yang berlaku di negeri Melaka. Dr. Taufik, antara salah seorang daripada 4 individu yang menyatakan hilang kepercayaan terhadap kepimpinan Ketua Menteri ketika ini adalah Datuk Nur Hizam Hassan Bakti, adun bebas dari Pengkalan Batu yang sebelum ini di dalam Pakatan Harapan dan kemudian keluar dan bersama dengan bebas, dan ketika ini penuh dengan isu. Kalau kita lihat di sidang DUN, beliau cukup panas pada sesi soal jawab, sesi perbahasan di DUN Melaka. Bagaimana Doktor melihat, bukan sahaja kita tumpu kepada Datuk Nur Hizam, tetapi isu-isu yang berkepentingan ataupun yang berkait dengan isu lompat parti, antara perkara yang cukup panas dibahaskan di Dewan Rakyat. Kita lihat sewaktu perbahasan titah diraja, banyak Datuk Seri Azalina Othman juga mengaitkan perkara yang sama, isu lompat parti, isu dan juga bagaimana ketelusan peluang perlu diberikan kepada rakyat untuk menentukan sama ada pemecatan adun itu boleh dilakukan ataupun tidak sekiranya lompat parti, perkara-perkara sebegini. Bagaimana Dr. Taufik melihat karakter adun dan juga bagaimana kepimpinan seseorang individu itu? Adakah boleh ataupun wajar untuk individu itu lompat parti sewajarnya dan juga kembali menyokong sesuatu kelompok ataupun gabungan, atau bagaimana doktor melihat langkah kehadapan karakter individu politik seperti ini? Yang pertama, rakyat akan menghukum ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, ahli parlimen yang melakukan ketidaktentuan politik. Dan rakyat akan menilai prestasi mereka kerana rakyat sekarang sudah matang dan cerdik dengan keadaan politik negara. Dan saya lihat sebenarnya ahli-ahli politik yang sedemikian sudahlah terlibat dalam politik. Jangan menyusahkan rakyat, ya, dan jangan lagi libatkan diri dalam politik walaupun negara kita negara demokrasi. Tetapi karakter ataupun perwatakan atau tindakan adun atau ahli parlimen sedemikian, saya yakin ini tidak memberikan satu imej yang baik kepada rakyat dan ini akan mengkucak-kacirkan politik negara. Bagi rakyat Malaysia, mereka sudah tidak boleh lagi menerima adun-adun ataupun ahli parlimen yang sedemikian. Kerana ini tidak menggambarkan kematangan politik dalam negara kita yang menuju ke arah yang lebih maju, kematangan politik yang lebih luas dan berkembang dengan baik. Saya khawatir kalau masih lagi diteruskan tindakan-tindakan lompat parti, ini akan mencerminkan bahawa politik negara kita masih lagi belum matang. Dan sudah pasti perlu disegerakan akta menghalang lompat parti atau pemecatan ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri perlu diperluaskan. Bukan sahaja di peringkat persekutuan melibatkan ahli-ahli parlimen, tetapi juga mesti melibatkan adu-adu di peringkat negeri. Dan bagi saya, penyegeraan ini sebenarnya sangat penting. Kita lihat di Melaka ini sendiri telah menyebabkan tumbangnya sebuah kerajaan dan boleh menyebabkan ketidaktentuan politik bukan sahaja di Melaka dan akhirnya akan merebak keadaan ini kepada negeri-negeri lain di seluruh Malaysia. Saya khawatir jika tidak dibendung dengan kadar segera, ya, ketidaktentuan politik ini masih lagi berterusan. Saya lihat politik negara tidak akan ke mana dan kita masih lagi dibayangi oleh ketakutan politik menyebabkan akhirnya hari ini kerajaan lain esok akan bertukar kepada kerajaan lain. Politik apakah yang kita amalkan sekarang? Sudahlah. Ya, ahli-ahli politik lama tinggalkan politik, bagi ruang kepada orang muda yang lebih segar ideanya, tindakan yang berprinsip, bukan sahaja mengambil kesempatan atas kepentingan politik. Inilah yang berlaku di negara kita. Akibat kepentingan politik, mereka sanggup menggadaikan sebuah kerajaan untuk membentuk kerajaan lain-lain. Rakyat sudah bosan dengan politik yang berlaku di negara kita hari ini. Dr. Taufik, akhir sekali, bagaimana kita ingin memastikan kelangsungan politik yang matang dan juga bagaimana kita ingin menterjemahkan MOU di antara kerajaan dan juga Pakatan Harapan, bagaimana kita ingin menterjemahkannya, ataupun ini atau percaturan politik apa yang berlaku kemelut di negeri Melaka ini tiada kaitan pun di antara kerjasama ini di antara kerajaan dengan Pakatan Harapan. Sebaliknya, ianya merupakan permasalahan dalaman. Bagaimana doktor melihat menuju ke hadapan pentingnya entiti parti-parti politik dalam mententeramkan, menenangkan adun-adun ahli-ahli parlimen mereka dalam menangani isu-isu seperti ini? Bagi saya lihat semangat CSA di peringkat negeri ini telah hancur akibat daripada tindakan PAT, ahli Dewan Undangan Negeri, menarik sokongan
kepada Ketua Menteri Melaka dan hingga tumbangnya kerajaan Melaka. Dan apa yang saya dapat lihat dan saya dapat cerap daripada perkembangan politik semasa di Melaka, iaitu kegagalan yang pertama di peringkat UMNO pusat itu sendiri untuk mengawal pemimpin-pemimpin di peringkat negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat prinsip itu masih lagi belum dipegang dengan kuat oleh pemimpin-pemimpin, khususnya pemimpin UMNO di Melaka, kerana mereka sering berkucak kacir, mereka sering bertelagah antara satu sama lain, walaupun di peringkat awal kita lihat ada satu hubungan yang baik antara pimpinan UMNO negeri Melaka sehingga membentuk sebuah kerajaan baru selepas Pakatan Harapan. Tetapi sebenarnya wujud api dalam sekam dalam pimpinan UMNO negeri Melaka. Dan saya lihat perkara yang ketiga yang perlu dilakukan segera, iaitu bagaimana untuk mengembalikan keamanan kepada politik UMNO di negeri Melaka dengan kadar yang cukup drastik, dan pemimpin UMNO pusat perlu campur tangan terhadap apa yang berlaku di negeri Melaka, kerana saya yakin masih ada lagi jalan-jalan penyelesaian dan jalan-jalan perdamaian politik yang boleh dilakukan, khususnya untuk mengembalikan sebuah kerajaan mentadbir negeri Melaka. Dan saya pasti juga Pakatan Harapan melihat inilah sebenarnya peluang untuk mereka kembali sebagai kerajaan di negeri Melaka. Dan dalam politik sebenarnya tidak ada musuh yang kekal, tidak akan ada kawan yang kekal. Inilah sebenarnya gambaran politik di negeri Melaka. Musuh yang tidak kekal, kawan yang tidak kekal, akhirnya menyebabkan dinamiknya politik itu muncul di negeri Melaka, baik untuk politik sebenarnya, baik untuk ilmu sains politik, tetapi tidak baik sebenarnya untuk rakyat, kerana rakyat khawatir, bimbang dan bingung tentang perkembangan politik negara, siapakah yang akan menjadi Ketua Menteri selepas ini, dan akhirnya akan beri kesan kepada kehidupan rakyat yang berada dalam keadaan tenang dan telah dikocapkan oleh ahli-ahli politik yang mempunyai kepentingan politik mereka sepanjang masa. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Taufik Yaakob, penganalisis politik dari Universiti Malaya, ulasan berkenaan dengan kemelut ataupun krisis politik yang melanda negeri Melaka pada ketika ini.